Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Zuraida Juliana binti Muhammad Yusof selaku pensyarah sekolah dan masyarakat yang saya kasihi. Saya Muhammad Syafiq bin Ahmad dari kumpulan C yang berserta nombor matrik 079052 selaku penyampai pembentangan pada hari ini. Saya amat berbesar hati kerana diberi ruang pada hari ini untuk berkongsi serba sedikit mengenai artikel yang bertajuk Faktor Keciciran Murid-Murid Program Pemulihan Khas Sekolah Rendah di Malaysia. So, apa yang saya dapat ringkaskan melalui slide ini, program pemulihan khas ini biasanya merujuk kepada inisiatif atau usaha yang direka khusus untuk membantu individu yang mengalami cabaran atau keperluan khusus. Ini mungkin termasuk pelbagai bidang seperti kesihatan mental, pendidikan khas, pemulihan dari kecanduan atau membantu individu yang memerlukan sokongan tambahan dalam pelbagai konteks. Setiap program pemulihan khas diarahkan untuk menyokong keperluan individu atau komuniti tertentu dengan menyesuaikan pendekatan dari strategi agar sesuai dengan cabaran yang dihadapi. Program ini seringkali melibatkan kerjasama antara pelbagai agensi dan pakar dalam bidang berkaitan untuk memberikan sokongan yang komprehensif. Seterusnya, saya ingin berkongsi serba sedikit tentang visi bagi program pemulihan khas. Visi bagi program ini adalah menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada murid-murid dengan keperluan khas ke arah kecemerlangan hidup sejajar dengan hasrat falsafah pendidikan negara, manakala misi bagi program pemulihan khas adalah menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada murid-murid dengan keperluan khas untuk menjadikan mereka yang berdikari dan memberikan sumbangan bakti kepada masyarakat dan negara. So, untuk slide seterusnya, saya ingin menerangkan serba sedikit tentang beberapa faktor keciciran murid-murid program pemulihan khas sekolah rendah di Malaysia yang saya perolehi melalui artikel ini. Untuk poin pertama adalah kita dapat lihat penularan pandemik COVID-19 telah memberi impak besar terhadap pendidikan di seluruh dunia, termasuk murid pemulihan khas. Berikut adalah contoh-contoh mengenai masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid pemulihan khas akibat pandemik COVID-19. Contoh yang pertama adalah pemutusan fizikal dan pengajaran jarak jauh, yang mana pembatalan kelas di sekolah dan langkah-langkah pembatasan sosial telah menyebabkan pemutusan fizikal murid dengan guru dan rakan sebaya. Peralihan kepada pengajaran jarak jauh menyulitkan lagi murid pemulihan khas yang memerlukan sokongan tambahan dan interaksi langsung. Yang kedua pula ialah ketidakstabilan emosi, yang mana ketidakpastian dan perubahan dalam rutin harian dapat menyebabkan emosi pada murid pemulihan khas yang mungkin lebih rentan terhadap tekanan dan kebimbangan. Dan yang ketiga pula, akses terhadap teknologi, yang mana tidak semua murid pemulihan khas mempunyai akses yang sama terhadap peralatan teknologi atau sambungan internet yang diperlukan untuk pengajaran jarak jauh. Ketiadaan sumber daya ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Yang keempat pula, keperluan sokongan tambahan murid pemulihan khas biasanya memerlukan sokongan tambahan seperti sesi terapi atau bantuan individu. Peralihan ke pengajaran jarak jauh mungkin tidak menyediakan sokongan yang sama seperti di sekolah, menyebabkan potensi kekurangan dalam pembangunan kemahiran mereka. Yang kelima pula, ketidakseragaman pendidikan, yang mana pengajaran jarak jauh mungkin tidak mampu menyediakan pengalaman pendidikan yang seragam untuk murid pemulihan khas, mengingatkan perbezaan keperluan mereka. Yang keenam, kekurangan interaksi sosial, yang mana interaksi sosial adalah elemen penting dalam perkembangan murid, termasuk murid pemulihan khas.
Pemisah sosial yang diperlukan oleh pandemik dapat menyebabkan kurangnya peluang untuk berinteraksi dengan rakan sebaya dan mengembangkan kemahiran sosial. Contoh yang terakhir adalah tidak stabilnya kesejahteraan keluarga, yang mana beberapa keluarga mungkin menghadapi cabaran kewangan atau kesihatan yang mempengaruhi kesejahteraan murid pemulihan khas. Faktor ini dapat menambah tekanan dan menghalang kemampuan keluarga untuk menyediakan sokongan yang diperlukan. Pemahaman terhadap cabaran ini penting untuk memastikan strategi pembelajaran yang lebih baik dan menyeluruh bagi murid pemulihan khas, sekaligus mempromosi eksklusiviti dan keadilan dalam sistem pendidikan. Seterusnya, saya akan menerangkan dan menghuraikan serba sedikit tentang langkah mengatasi masalah keciciran murid pemulihan khas di sekolah rendah. So, dalam slide ini kita dapat lihat 4 contoh yang diberikan oleh juga saya perolehi melalui artikel yang saya kaji ini. Yang pertama, guru haruslah memainkan peranan penting bagi mewujudkan kesediaan belajar dalam kalangan murid-murid. Antaranya, guru haruslah kreatif mempelbagaikan kaedah pengajaran seperti pembelajaran kooperatif, kerja berkumpulan dan berpasangan supaya berlaku bimbingan rakan sebaya. Murid-murid yang kurang bersedia akan dibantu oleh murid yang bersedia. Poin yang kedua adalah mempelbagaikan program pendidikan pemulihan khas. Bagi melihat keberkesanan program pendidikan pemulihan khas ini, mempelbagaikan program pendidikan pemulihan bererti mencipta satu kerangka kerja yang dapat disesuaikan dengan berbagai kesulitan murid pemulihan khas. Untuk poin ketiga pula adalah bahan bantu mengajar BBM merupakan salah satu komponen penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDP untuk membantu guru menyampaikan pengajaran secara efektif dan pemahaman murid. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan BBM yang umum digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama adalah media cetak, yang mana buku pelajaran sebagai sumber referensi utama. Yang kedua pula ialah lembar kerja, iaitu guru dapat menyediakan lembar kerja atau latihan tambahan sebagai bahan tugas untuk murid-murid. Yang ketiga ialah media elektronik, yang mana penggunaan aplikasi pembelajaran interaktif untuk meningkatkan keterlibatan murid. Yang keempat ialah video pembelajaran, yang mana kita dapat lihat guru dapat menggunakan video pembelajaran untuk menjelaskan konsep atau demonstrasi. Poin yang terakhir adalah untuk meningkatkan minat dan motivasi pelajar pemulihan khas, yang mana guru wajarlah dapat mempertimbangkan beberapa strategi dan pendekatan yang dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Berikut adalah beberapa contoh yang disarankan untuk penggunaan. Yang pertama adalah buat tujuan yang jelas dan dapat dicapai, yang mana bantu murid-murid pemulihan khas ini untuk menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berbatasan waktu smart. Ini dapat memberi arah dan fokus kepada upaya pemulihan mereka. Yang kedua pula ialah gunakan sumber belajar yang seragam, yang mana memanfaatkan berbagai sumber belajar seperti video, gambar dan materi interaktif. Hal ini dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan sesuai dengan berbagai cara belajar. Secara umum, beberapa kesimpulan dapat dilihat melalui artikel ini, di mana sistem pendidikan negara kita mengalami perubahan kepada pendekatan yang lebih bertepatan dengan keperluan setempat. Perubahan ini memberi kesan langsung terhadap perkembangan pendidikan yang selaras dengan era globalisasi yang melibatkan semua peringkat sekolah seperti sekolah rendah, sekolah menengah dan juga institusi tinggi. Apa yang pasti, jurang pendidikan yang diwujudkan oleh keciciran dalam
pendidikan masih wujud dan akan mengecil apabila keperluan asas berterusan, dan Kementerian Pendidikan perlu meneliti secara terperinci akan sistem pendidikan sekarang supaya usaha melonjakkan sektor pendidikan ke peringkat lebih tinggi dan dapat dilaksanakan. Akhir kata, saya ingin menutup pembentangan ini dengan sebuah pantun. Madah diungkap, santan bitara, pantun dilantung mengusik hati. Salah dan silap tutur bicara, pohon diampung seikhlas hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.